Okey, baliklah Malaysia hari ini dan perbincangan kita menjurus kepada perkara yang lebih serius, tindakan undang-undang ataupun aspek undang-undang yang boleh kita fahami sekiranya berlaku perkara yang tidak dapat dikawal dalam rumah tangga tadi. Nasihatnya berkomunikasi kan untuk mengelak kepada sebab kadang-kadang bau bawang tu pun dah boleh mengundang pelbagai perkara natijah yang lebih buruk. Ya. Itulah dia. Kita melihat banyak kes rumah tangga keganasan ini hanya baru-baru ini sehingga seorang isteri itu ditolak keluar kereta yang bergerak. Sehingga teruk seperti itu dan kita dalam keadaan yang kita tak tahu mengapa adakah betul-betul PKP sahaja yang menjadi punca permasalahan ini ataupun punca lebih besar lagi. Dan untuk membincangkan bersama kita bersama dengan Encik Rosdan Sujat Rafi, seorang peguam syar'i. Apa khabar? Alhamdulillah. Terima kasih bersama kami sekali lagi untuk topik yang membabitkan topik-topik sebeginilah. Ini agak mungkin kita nak bincangkan lebih lanjut berkenaan dengan kekerasan rumah tangga ini. Kita sudah maklum PKP macam tadi saudara kata, adakah sebab PKP je kan ataupun ada faktor-faktor atau punca-punca lain yang akan menyebabkan keganasan rumah tangga ini lebih tinggi sekarang ini dalam fasa kita berdepan dengan pandemik ini. Baik, keganasan rumah tangga. Macam pengalaman sendirilah boleh mengendalikan kes-kes klien. Sekarang ini tak tahu apa punca utama yang dikaitkan dengan keganasan rumah tangga di Malaysia sekarang ini. Okey, sebenarnya keganasan rumah tangga ni dia merupakan satu perkara yang kita memang sentiasa tak menjangka. Ada sesetengah yang memang karakter dia sebegitu. Dan ada sesetengahnya yang berlaku keganasan rumah tangga ni disebabkan faktor-faktor tertentu. Maksudnya bukan sentiasa. Sebahagiannya yang biasanya yang kita bawa ke depan ataupun yang biasa pihak-pihak bawa ke depan adalah yang karakter yang memang sebegitu. Maksudnya daripada awal perkahwinan telah ada karakter agresif. Maksudnya individu itu sendiri. Cuma yang mungkin baru-baru ni PKP ni meningkat. Maksudnya semasa PKP itu keganasan rumah tangga ini meningkat mungkin disebabkan faktor yang luar biasa. Contohnya tekanan dari segi kewangan, bila dah tiap-tiap hari duduk bersama, timbullah isu-isu yang mungkin sebelum ni tak ada sebab jarang dah duduk bersama. Jadi maksudnya ada dua kategori. Satu yang memang sifat semula jadi ataupun memang karakter begitu, dan yang keduanya dalam keadaan-keadaan tertentu saja. Okey. Mengambil satu sampel lah, misalnya satu pasangan ni sebelum PKP ni ada juga pertelingkahan, salah faham ataupun pergaduhan kecil, tapi disebabkan PKP ni keadaan menjadi lebih meruncing, lebih teruk. Jadi sejauh mana situasi tu barulah salah seorang pasangan itu perlu membuat laporan ataupun dan sebab mungkin PKP ni saya tengok awak tengok saya, kita duduk hadap masing-masing. Kita kena sabar dulu ataupun bila rasa ada saja perkara yang di luar kebiasaan tu dah boleh buat laporan polis dan sebagainya. Okey, sebenarnya keganasan rumah tangga ni dia bergantung pada individu tu. Maksudnya pihak yang menjadi bangsa. Dalam keadaan beliau boleh bersabar atau bertahan, ini yang biasa berlaku. Maksudnya dalam perkahwinan itu biasanya mereka ini sabar. Mereka ini tahan dengan karenah-karenah pasangan yang walaupun pada asasnya dia dah boleh ditakrifkan dalam keganasan rumah tangga. Sebab keganasan rumah tangga ni bukan sekadar fizikal saja. Maksudnya tingkah laku yang mengancam pihak yang satu lagi. Ugutan, dikurung, mental juga termasuk semua sekali. Cuma bagaimana sikap pasangan yang menjadi mangsa itu boleh bersabar. Sekiranya walaupun berlaku sekali, contohnya dalam sepanjang tempoh perkahwinan ni berlaku sekali, tapi beliau rasa itu dah mengancam nyawa dia atau mengancam keselamatan diri dia, dia boleh buat aduan dan boleh buat tindakan. Cik Rosdan, kita bercakap berkenaan keganasan rumah tangga ni, spektrum dia besar, bukan sekadar memukul, menghina, menghedik. Ada yang dijadikan mangsa seks, ada yang dirogol, ada yang tak bagi duit makan langsung dan sebagainya. Anak juga terabai dan mungkin dipukul juga. Jadi bagaimana undang-undang melihat situasi seperti ini? Adakah akan dipecahkan berdasarkan setiap kesalahan itu ataupun digabungkan bawah undang-undang yang sama? Dia sebenarnya di bawah undang-undang yang sama. Cuma takrifan dia itu diperluaskan. Maksudnya mungkin sebelum ini hanya tindakan fizikal. Sekarang ni dilusi kanak-kanak pun jika menjadi mangsa penderaan pun boleh dikategorikan dalam keganasan rumah tangga. Jadi skop itu jadi lebih luas. Dan cara pengaduan pun dari peringkat yang sama, maksudnya dalam akta yang sama. Okey. Berkenaan dengan kalau misal kata mungkin dia daripada awal perkahwinan memang orangnya agresif. Keduanya mungkin ada provokasi ataupun keadaan sendiri yang menjadi sedemikian kan. Katalah mungkin dalam agama Islam sendiri pasangan suami isteri ini
ada tak keadaan tertentu macam kalau suami tu kalau nak pukul isteri sekalipun, ada Cara-cara keadaan dia kaedah kadang-kadang perempuan ni yang mungkin tak tahu kata, oh ini awak dah angkat tangan kat saya awak. Jadi bagaimana? Okey, sebenarnya dalam Islam sendiri pun ada menyatakan contohnya jika kita nak mengajak isteri itu dia ada beberapa cara. Maksudnya mengasingkan tempat tidur dan sebagainya, sehinggalah satu stage yang paling berat sekali cara mengajak isteri adalah memukul. Jadi pukulan yang digunakan ini adalah pukulan yang tidak mencederakan. Pukulan sekadar memberi pengajaran. Mungkin di kaki dan di tempat-tempat yang bukan sensitif, maksudnya tak boleh di muka, tidak boleh di tempat-tempat yang sakitlah, maksudnya mungkin di kaki boleh, ataupun di badan sebelah tangan ke dan sebagainya. Tidak boleh di bahagian yang sensitif, maksudnya bahagian yang boleh mendatangkan kecederaan. Jadi Islam membenarkan dalam keadaan tertentu dan bukan semua keadaan. Maksudnya dalam keadaan-keadaan mungkin yang isteri yang membuat perlakuan yang tidak baik pada suami dan sebagainya. Bukan dalam setiap kali marah je boleh pukul. Tidak. Jadi maksudnya dalam keadaan tertentu saja Islam membenarkan. Jadi prinsip ini jugalah yang kita gunakan dalam mahkamah syariah sendiri. Maksudnya jika kita tengok dari segi mahkamah syariah ada guideline. Contohnya bila kita nikah, ada belakang tu ada tulis surat taklid tu kan. Kan ada jika saya mencederakan isteri saya. Jadi perkara-perkara ini adalah asas daripada keganasan itu sendiri. Maksudnya kita dah undang-undang Malaysia ni dah buat satu guideline supaya untuk mengelakkan keganasan ini daripada berlaku, dah ada guideline dalam taklid itu sendiri. Selain daripada alasan-alasan lain yang mungkin kita boleh guna untuk kes pasah dan sebagainya lah. Tapi maksudnya Islam dah bagi limit setakat mana yang boleh. Betul. Okey, Tuan, kita bercakap tentang situasi ini sebab kita mungkin dimaklumkan lebih kepada menghubungi talian kasih kalau ada sebarang situasi begini berlaku, sekadar aduan semata-mata. Sekarang ni untuk memahamkan mereka yang barangkali terkesan dari segi dan ingin mengambil tindakan undang-undang, apa langkah dia sebenarnya? Okey, sebenarnya bila berlakunya kejadian, sepatutnya pihak-pihak ni boleh membuat aduan, sama ada ke polis ataupun Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi mereka ini akan diberi bimbingan. Maksudnya kalau Jabatan Kebajikan Masyarakat ada pegawai yang akan in charge, akan membuat aduan, mengambil laporan, membuat aduan dan sehinggalah boleh mendapatkan perintah daripada mahkamah. Termasuklah perintah sementara atau perintah perlindungan. Cuma untuk talian ini saya percaya aduan dibuat itu akan dipanjangkan juga kepada jabatan berkenaan. Maksudlah Jabatan Kebajikan Masyarakat, cuma memudahkan. Mungkin setengah orang tu dia tak boleh pergi direct, kan? Maksudnya dia dikurung dan sebagainya, dia boleh membuat aduan ke talian kasih yang sebagaimana diwawarkan itu. Jadi caranya ada sama. Maksudnya ke arah mana tu, maksud tetap ke Jabatan Kebajikan Masyarakat ataupun pejabat polis atau polis. Okey, yang adakah boleh diadukan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat saja tanpa ke balai polis ataupun perlu juga aduan? Jika kita ke polis dulu pun boleh, tak ada masalah. Cuma kalau kita ke Jabatan Masyarakat, dia akan berkait juga. Maksudnya mungkin pihak tu yang akan membawa kita untuk membuat laporan dan sebagainya. Okey, maaf saya perlu nak fahamkan lebih banyak. Okey, selepas JKM ke mana? Mereka akan dapatkan perintah. Okey. Jika perlu dengan keadaan akan dapatkan perintah mahkamah, sama ada perintah sementara untuk perlindungan ataupun perintah untuk selainnya lah, untuk mendapatkan rawatan dan sebagainya, perlukan perintah daripada mahkamah. Itu untuk bahagian saya suka aturan cara Ali tanya tadi, sebab saya ingin tahu juga bagi mereka yang tertekan ini, mereka bukan sahaja risau macam mana untuk menyalurkan aduan, tetapi kehidupan mereka selepas itu. Terutamanya bagi mereka yang punya anak-anak kecil, kelangsungan hidup mereka. Adakah mungkin pihak undang-undang ataupun Jabatan Kebajikan Masyarakat itu akan melihat bagaimana untuk membantu mereka keluar daripada kemelut kegelapan ni untuk kehidupan yang baru? Sebenarnya dia bukan sekadar untuk melindungi pihak tersebut. Mungkin kita boleh dapatkan perintah sampingan. Berdasarkan undang-undang tu ada perintah sampingan yang mungkin boleh membenarkan pihak ini tinggal sementara di rumah kebajikan, ataupun mendapatkan rawatan untuk anak-anak dan sebagainya. Ada perintah sampingan. Jadi bergantung kepada fakta yang berlaku itu. Maksudnya tapi boleh diminta kepada mahkamah sekiranya didapati bahawa tak boleh dah balik rumah. Contohnya disebabkan ada bahaya-bahaya ni, tak boleh balik rumah. So boleh dapatkan perintah sampingan. Termasuklah mungkin tinggal di Jabatan Kebajikan Masyarakat atau rumah-rumah yang disediakan oleh jabatan. Baik. Sementara itu mungkin sekiranya kalian ada soalan ataupun ingin bertanyakan terus berkenaan dengan isu ini dengan peguam kita, boleh hubungi kami di sini 03 7726 1603.
Baik, Tuan Roshan tadi ada cakap berkenaan dengan taklik kan? Ya, betul. Saya nak tanya juga berkenaan dengan sekarang ni tengah tular berkenaan dengan taklik tambahan tu. Okey. Okey, dia macam okey. Okey. Ada pernah dengar lah, maksudnya pernah dengar isu tu. Sedang ditularkan. Jadi mungkin boleh terangkan juga lah berkenaan dengan taklik tambahan ni. Apa yang sebenarnya yang tiba-tiba keluar. Tak cukup ke taklik yang sedia ada tu merangkumi taklik-taklik tambahan ni yang saya berpandangan lah isu taklik tambahan ni maksudnya sebenarnya isu individu, setiap individu itu sendiri. Maksudnya mungkin berkehendakkan taklik lebih. Maksudnya nak satu jaminan supaya sesuatu dilakukan. Sebenarnya kerajaan kita telah meletakkan satu asas dalam taklik. Maksudnya dah wajibkan setiap negeri itu ada taklik asas. Jadi mungkin bagi sesetengah pasangan dia tak puas hati dengan, maksudnya perlukan penambahan. Contohnya ataupun terlalu generik. Mungkin dia perlu spesifik. Contohnya dalam taklik setiap negeri itu biasanya tidak memberi nafkah. Mungkin dia nak spesifikkan tidak memberi nafkah sebanyak RM1,000 sebulan. Jadi itu yang dikatakan tambahan tu. Maksudnya dikatakan tambahan tu atas kehendak pasangan itu sendiri dan disetujui oleh suami. Sebab suami yang melafazkan taklik ini kena setuju. Kalau taklik tambahan tu dibuat oleh si isteri dan suami tak setuju, perkara tersebut tidak boleh berlaku. Ada tak kesan daripada taklik tambahan ni? Kadang kita tak tahu macam kita nampak yang ni bagus tapi sekiranya diuji dalam situasi katalah PKP ni tak dapat kerja kan, hilang pekerjaan, kata-kata RM1,000 tu tak mampu. Bagaimana? Adakah jatuh? Macam mana? Dia bergantung kepada jenis taklik itu sendiri. Maksudnya dari segi betul-betul lafaz dia tu. Maksudnya jika kita meletakkan sesuatu itu secara spesifik kepada suami dan suami setuju, maksudnya menggantungkan janji dia tu dengan talak, jadi dia boleh jatuh. Contohnya sekiranya saya tak bayar RM5,000 sebulan, jatuhlah talak satu. Maksudnya benda tu akan jatuh. Sebab taklik ni maksud dia janji. Jadi janji yang dibuat oleh suami yang mengikat diri dia sendiri. Itu yang berlaku. Dia ada mungkin akan ada dan saya percaya tidak semua suami yang akan bersetuju. Mungkin Nelly pun mungkin tak setuju kalau ada taklik tambahan. Cari geng Sofia. Bukan, kita fikir tentang satu. Tak apa. Seolah-olah taklik yang sedia ada tu, mungkin ia bersifat generik ataupun umum, tetapi ia perlu boleh dikaitkan dengan situasi yang lebih khusus kan. Kita fikir tentang taklik ni sebab kalau nak diperincikan ni dah macam orang barat buat prenuptial agreement tu kan. Dan kita Islam ni ada cara tata cara kita yang sudah harmoni dah sebenarnya. Kena benar-benar perhalusi lah. Sebab kita bercakap tentang kalau suami tu tak ada kerja 3 bulan dan tak dapat bagi nafkah, itu dah tertakluk dah taklik dah kan. Jadi macam mana dalam tempoh PKP ni banyak perkara perlu kita fahami sebenarnya. Okey, berbalik kepada kes penderaan ini dan apabila membuat aduan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat kemudian diperintahkan untuk diasingkan daripada suami ataupun mereka pihak yang melakukan keganasan, tetapi belum membela diri lagi, mungkin keganasan itu berlaku atas sebab-sebab tertentu. Adakah diberi ruang sebelum diasingkan antara pihak mangsa dan juga yang dikatakan yang dituduh itu, sebab dia tak tahu apa yang berlaku kan, tiba-tiba keluar dari rumah dan diselamatkan oleh pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat. Itulah perbezaan dia perintah sementara tu. Maksudnya perintah perlindungan sementara. Jadi sementara nak menyiasat tu ada satu perintah untuk mengasingkan. Dan bila selepas dibicara ataupun didakwa pihak yang melakukan kekerasan tersebut, barulah akan diputuskan sama ada perintah perlindungan ini boleh disambung ataupun sementara untuk menunggu kes yang dibicarakan tersebut. Sekiranya perintah sementara itu ditolak oleh suami ni, sebagai contoh, saya tak buat apa-apa, kenapa perlu diasingkan isteri dan keluarga saya daripada saya walaupun ni perintah sementara, walaupun sementara. Dia contohnya bila terdapat perintah sementara, contohnya suami tidak boleh mendekat isteri dalam jarak 100 meter, maksud contoh dan bila suami melanggar, dia boleh dikenakan tindakan. Dia menjadi satu kesalahan, sama ada denda atau penjara. Baik, saya teringat satu kes baru-baru ini berkenaan dengan pasangan suami isteri ini. Isteri telah pun membuat dakwaan di mahkamah. Tapi mungkin mereka berbincang selepas itu, dia menarik semula pula dakwaan itu. Dia bila terjadinya kes seperti ini di mana banyak sebenarnya kan. Betul. Mungkin ada hubungan ataupun komunikasi di situ. Adakah undang-undang atau mahkamah melihat kesalahan si suaminya itu
atau si pelaku itu sebagai count 1, count 2 atau count 3? Berdasarkan pengiraan berapa kali dia dah melakukan keganasan terhadap pasangannya. Okey, dia ni pandangan saya maksudnya dia berbeza pada aspek mana yang kita akan pergi. Contohnya dari aspek jenayah contohnya, maksudnya bila isteri ataupun pihak menjadi mangsa menarik balik aduan, so maksudnya dia tak disabitkan kesalahan lagi. Maksudnya itu yang biasa berlaku. Jadi, sebab free lah. free lah. Maksudnya dari segi rekodnya tidak adalah. Cuma dari segi contohnya kita nak mohon kes cerai. Dia daripada aspek yang berbeza pula. Maksudnya walaupun dia tidak disabitkan, itu mungkin boleh dijadikan elemen menunjukkan berapa kali benda itu berlaku. Walaupun tidak ada sabitan, mungkin kita boleh gunakan dengan keterangan dan sebagainya untuk menjadikan itu salah satu alasan untuk permohonan cerai. Okey. Baik. Jadi aspek yang berbeza lah. Baik, Tuan Rosdan, kita ada pemanggil. Puan Nur di talian. Hello. Hello, Assalamualaikum. Salam. Selamat pagi. Puan Nur, silakan. Nur. Soalan? Ini bukan masalah rumah tangga saya. Tapi berkenaan saya punya kawan lah. Dia agak takut untuk buat aduan. Dia tinggal dengan suami yang penagih dadah lah. Saya sebenarnya kita pun takut. Tapi dia ada 5 orang anak dan dia yang menanggung anak-anak dia semua. Okey. Jadi berguna tak taklid tu kalau dia pergi buat report, sebab suami dia tidak bertanggungjawab dan melakukan keganasan pada dia. Pukul dia, minta duit, kalau dia tak bagi dia akan kena. Jadi dia mengadukan pada saya. Saya ni pun tak tahu nak tolong macam mana. Kalau saya tolong nanti suami saya kata kita kena pula. Jadi itu yang saya nak minta pandangan. Baik. Okey. Puan, maknanya setakat ni aduan yang dibuat hanya kepada puan sahajalah. Ya. Ahli keluarga dia? Dia ada mak mertua dan mak mertua tu pun tinggal serumah dan takut untuk mengadukan pada sesiapa. Jadi mak mertua dan dia juga dua-dua dalam keadaan takut, tapi tetap teruskan kehidupan. Kalau nak duit bagi, tak bagi kena pukul. Macam itulah. Baik. Baik. Baik, terima kasih Puan Puan Nur. Nur. Ya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Yang biasa berlaku. Yang biasa berlaku. Ya, yang macam Sofia cakap tadi, orang kita. inilah keadaan realiti sebenarnya. Maksudnya perkara tu sebenarnya banyak berlaku. Cuma pihak itu sendiri kadang-kadang tak berani ke depan, Betul. memikirkan risiko dan sebagainya, dan kadang-kadang bila dah buat ke depan pun dipikir balik hubungan kasih sayang suami isteri dan sebagainya, anak-anak, dia tarik balik. Macam Sofia cakap tadi lah, dia akan tarik balik. Jadi sebenarnya dalam situasi sebegini, saya katakan terpulang kepada individu itu. Maksudnya sebenarnya dia boleh bertindak. Maksudnya dia boleh buat laporan dan sebagainya, ataupun dia boleh buat mengadu di Jabatan Kebajikan Masyarakat. Banyak cara yang dia boleh buat untuk keluar daripada kepompong tadi. Maksudnya salah satu tindakan sama ada ke Akta Keganasan Rumah Tangga. Mungkin salah satu tindakan lagi ke Mahkamah Syariah untuk memohon perceraian ataupun menjauhi suami tadi. Sekarang ni terpulang kepada individu itu sendiri. Okey, pukul berapa kita ni? Allah dah nak Nabi habis. lah. Satu je, kalau boleh jawab ringkas. Bolehkah wakil seperti Puan Nur ni membuat laporan bagi pihak dia? Sebenarnya boleh. Okey. Boleh. Maksudnya buat aduan ke Jabatan Kebajikan Masyarakat. Sebab kalau kita tengok apa yang diwawakan oleh government ataupun kerajaan kita sekarang pun, jiran-jiran itu kena peka. Baik. So, termasuklah situasi tadi. Nah, perlindungan juga akan diberi kepada mereka yang memberikan informasi itu ya. Baik. Terima kasih Tuan Rosdan, Rosdan Sujat Rafi'i, Peguam Syariah, dan banyaklah kita ni walaupun masa tak cukup tetapi sedikit sebanyak itu ada juga yang kita perlihatkan bagaimana cara dan juga langkah yang harus dilakukan dalam mengatasi kekerasan rumah tangga ini.